Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada penonton-penonton di luar sana. Jadi, pada video kali ini saya akan membahaskan tentang subjek sejarah tingkatan 2, bab 5, okey. Bab 5 iaitu bab 5 iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Kesultanan Melayu Melaka. 5.2 Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okay, anda boleh buka di muka surat 74. Sekejap. Okay, untuk yang celik ataupun yang rabun ke, boleh buka di muka surat, ataupun orang yang normal lah kan, boleh buka di muka surat 74. Dan untuk orang yang menggunakan braille seperti saya, yang tak nampak lah, boleh buka muka surat 42. Okay, sebelum kita mulakan video, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak nampak muka saya tu, minta maaf tau. Yang penting audio jelas. Okey, 5.2 Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Bab 5 ni, sejarah bab 5, tingkatan 2 bab 5. Okey, 5.2 Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, pengenalan. Kesultanan Melayu Melaka berkembang dari sebuah perkampungan nelayan dan akhirnya menjadi kerajaan yang masyhur lah. Okay, yang menjadi kerajaan yang masyhur. Beberapa faktor telah melonjakkan kerajaan ini berkembang menjadi sebuah kerajaan yang gemilang di alam Melayu. Allah. Okey. Faktor kegemilangan. Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka disebabkan oleh faktor kepimpinan raja yang berwibawa, sistem pentadbiran yang cekap dan sistem perundangan yang tersusun. Kepimpinan raja. Raja merupakan ketua pemerintah dan ketua kerajaan yang mempunyai kuasa tertinggi. Hak kuasa ini berpunca daripada beberapa sumber. Yang pertama, keturunan Raja Palembang. Berdasarkan teks Sulalatus Salatin, pemerintah Melaka berasal daripada zuriat keturunan anak Raja Palembang yang dikatakan bersusur galur daripada Iskandar Zulkarnain. Okay, susur galur ini memberikan taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka selama dalam kalangan kerajaan lain di alam Melayu. Okay, dia ada bagi gambar diorama Sultan Melaka bertakhta di singgah sana. Okey, kedua, peranan yang unggul. Raja mempunyai pelbagai peranan dalam sistem pemerintahan. Menjadi simbol perpaduan dan kemakmuran. Merupakan ketua angkatan tentera. Mengetuai hubungan diplomatik. Menyelaraskan kegiatan ekonomi. Menjadi ketua agama Islam dan menegakkan keadilan. Okey. Ketiga, daulat dan alat pembesaran dan alat kebesaran. Okey. Kepimpinan raja juga dikaitkan dengan konsep daulat dan derhaka serta pelbagai institusi kerajaan institusi perajaan seperti adat istiadat, istana dan alat kebesaran diraja. Daulat merupakan kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Rakyat mengakui kedaulatan raja
dengan memberikan taat setia taat setia sepenuhnya dan tidak boleh menderhaka kepada raja. Antara alat kebesaran diraja termasuklah cap mohor, nobat, keris, lembing dan mahkota. Alat kebesaran digunakan semasa upacara istiadat, pertabalan, perkahwinan dan kemangkatan raja. Konsep daulat adat istiadat dan alat kebesaran menjadikan raja mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa. Hal ini mengukuhkan kedudukan raja dalam sistem pemerintahan kerajaan Melaka. Okay, dia ada bagi gambar nobat di raja, tombak, lepas tu tombak merambu, pending diraja dan cap mohor. Okey, keempat, kewibawaan. Raja memiliki ciri kepimpinan seperti adil, berwibawa dan mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Raja memerintah berdasarkan bidang kuasa yang ditetapkan mengikut hukum kanun Melaka. Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah merupakan pemerintah yang mengutamakan keamanan dan kebajikan rakyat. Sultan Mansur Shah menasihatkan putranya, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah supaya bersikap adil terhadap rakyat, menyiasat segala tuduhan dengan teliti dan bekerjasama dengan pegawai-pegawainya. Okey, bekerjasama dengan pegawai-pegawainya. Okey, dia ada bagi gambar, gambaran ketika wasiat Sultan Mansur Shah disampaikan kepada Sultan Alauddin Riayat Shah. Sebenarnya kepimpinan pemerintah Kesultanan Melayu Melaka yang berdaulat dan berwibawa menyebabkan pemerintahannya diterima oleh rakyat dan diiktiraf oleh kuasa luar. Sebagai rakyat Malaysia yang setia kepada raja, kita perlu mempertahankan institusi raja yang merupakan lambang perpaduan dan kemakmuran negara kita. Okey, sebenarnya sistem pentadbiran. Sultan berada di puncak sistem pemerintahan dan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka Kesultanan Melayu Melaka. Sultan melantik pembesar untuk membantunya dalam pentadbiran. Hal ini menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka gemilang dengan sistem pentadbiran yang tersusun dan berkesan. Okey, yang pertama, sistem pembesar 4 lipatan. Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka berasaskan sistem pembesar 4 lipatan. Sistem ini bermaksud pada setiap peringkat pentadbiran terdapat pembesar yang dilantik oleh pemerintah bagi membantu melicinkan pentadbiran. Sultan dibantu oleh pembesar 4, pembesar 8, pembesar 16 dan pembesar 32. Pembesar ini merupakan pentadbir kerajaan pada peringkat pusat, jajahan, daerah, mukim dan kampung. Sistem pembesar 4 lipatan Okey. Sorry. Okey, itu dah tadi. Okey, soalan kedua adalah tugas pembesar. Apakah tugas pembesar? Okey. Kedua, tugas pembesar. Tugas utama pembesar ialah mewujudkan sistem pentadbiran yang berkesan seperti menjaga keamanan kawasan, mengutip cukai dan hasil lain melalui sistem serah,
membekalkan tenaga tentera ketika serangan, ketika perang, dan menyediakan tenaga buruh melalui sistem kerah. Sebenarnya pemerintahan Melaka juga, pemerintah Melaka juga mengurniakan kawasan khas kepada pembesar untuk ditadbir. Pengurniaan kawasan ini sebagai tanda untuk mendapat sokongan pembesar bagi mewujudkan pentadbiran yang mantap. Kawasan yang dikurniakan kepada pembesar berempat dikenali sebagai kawasan pegangan. Kawasan pembesar jajahan dan daerah pula dikenali sebagai kawasan pemakanan. Pembesar dibenarkan mengutip cukai di kawasannya dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai ufti. Seterusnya, pembesar berempat merupakan pembesar peringkat pusat yang merupakan tonggak utama pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Mereka terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggu dan laksamana. Mereka juga dikenali sebagai orang kaya berempat. Okey. Next, bendahara. Okey, bendahara, penasihat raja, menteri utama peringkat pusat, ketua turus angkatan perang, ketua hakim, pemangku sultan. Penghulu bendahari pula, pemungut hasil atau ufti, ketua segala bendahari, ketua urus setia istana, ketua syah bandar, terusnya temenggu pula, ketua polis dan penjara, penguasa bandar dan kota Melaka, pegawai protokol istana dan hakim di darat. Seterusnya, laksamana, ketua angkatan laut, pengawal peribadi raja, ketua duta, ketua utusan ke negara luar dan hakim di laut. Pentadbiran sistem pembesar empat lipatan yang mantap telah membawa keamanan dan kemakmuran kepada Kesultanan Melayu Melaka. Corak pentadbiran Melaka ini diwarisi kemudiannya oleh kerajaan Melayu yang lain. Kita patut berbangga dengan kestabilan sistem pentadbiran negara kita pada masa ini yang dimantapkan daripada warisan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seterusnya sistem kerah merupakan sesuatu pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah. Misalnya ataupun contohnya membina istana, kubur, jalan dan saliran. Sistem ini menunjukkan wujud sikap taat sedia berkorban dan rakyat berganding bahu untuk membantu pemerintah. Okey. Seterusnya, sistem perundangan. Kesultanan Melayu Melaka telah memperkenalkan sistem perundangan yang mantap. Hal ini telah melonjakkan Kesultanan Melayu Melaka ke arah kegemilangan. Undang-undang tersohor Kesultanan ini ialah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Yang pertama, Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka mula ditulis semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah pada 1446 hingga 1456. Undang-undang ini disusun
disusun semula secara teratur pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah pada 1489 hingga 1511. Undang-undang ini mengandungi 44 pasal yang berkaitan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan pembesar. Hukum Islam juga terdapat dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Hukum kanun Melaka ini dapat mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Jenayah di dalam negeri Melaka dapat diatasi dengan baik dan terurus. Dia ada bagi gambar hukum kanun Melaka. Kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini ditulis semasa zaman Sultan Mahmud Shah bertujuan menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Undang-undang yang mengandungi 25 pasal ini menerangkan peraturan di laut, tertib berniaga dan tata cara berjual beli. Kandungannya juga berkaitan tanggungjawab nakhoda, anak kapal, kiwi dan syah bandar. Undang-undang ini menyebabkan aktiviti perdagangan berjalan dengan lancar dan adil. Kerajaan ini memberikan keyakinan kepada para pedagang. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah Undang-Undang Adat. Kesultanan Melayu Melaka juga menggunakan undang-undang adat dalam sistem pemerintahannya. Adat ini dikenali sebagai adat Temanggung. Adat Temanggung. Adat Temanggung diasaskan oleh Datuk Ketemanggungan. Berkaitan sistem pemerintahan, perwarisan tahta, perkahwinan, perwarisan harta dan perundangan. Berkaitan sistem penggantian sultan, iaitu tahta kerajaan diwarisi oleh anak lelaki yang sulung. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Kuasa tertinggi terletak di tangan sultan atau raja. Membolehkan sistem perwarisan tahta berlaku secara teratur. Seterusnya, kepimpinan raja yang berwibawa, sistem pentadbiran yang mantap dan kesungguhan melaksanakan sistem undang-undang telah membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini mewujudkan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat. Sewajarnya setiap rakyat Malaysia mematuhi dan mendaulatkan undang-undang demi keamanan dan kesejahteraan negara. Seterusnya, aspek kegemilangan. Kesultanan Melayu Melaka telah meneruskan tradisi kegemilangan kerajaan yang unggul di alam Melayu. Kegemilangan kesultanan ini dapat dilihat dalam aspek pembentukan empayar, kemunculan sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat perdagangan serta kejayaan menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan lain. Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka juga dapat dibuktikan dengan kemunculan bahasa Melayu sebagai lingua franca dan sebagai 84 bahasa dipertuturkan di Melaka. Empayar yang
Empire yang luas. Empire Kesultanan Melayu Melaka meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan kawasan pantai timur Sumatera. Empire ini terdiri daripada tanah jajahan dan naungan. Kegemilangan empire yang luas ini dapat dilihat dalam aspek cara pembentukan, kepentingan dan struktur pentadbirannya. Cara pembentukan empire. Yang pertama, penaklukan. Penaklukan dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Kawasan taklukan di semenanjung Tanah Melayu ialah seperti Kuala Linggi, Berwas, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Kawasan taklukan di Sumatera pula ialah Siak, Rokan, Kampar dan Rupat. Kedua, perkahwinan. Perkahwinan berlaku antara Sultan Melaka dengan puteri diraja kerajaan lain. Perkahwinan mengukuhkan lagi hubungan persahabatan dan kekeluargaan antara kerajaan Melaka dengan kerajaan lain. Perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Majapahit iaitu Raden Galuh Jendera Kirana menyebabkan pengaruh Melaka semakin meluas. Dia ada bagi gambaran perkahwinan Sultan Melaka dengan puteri Majapahit. Ketiga, naungan. Terdapat pemerintahan kerajaan lain yang rela bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Raja yang berada di bawah naungan Melaka ditabalkan oleh Sultan Melaka. Antara kerajaan yang rela bernaung termasuklah Lingga, Patani. Salah cakap ke sorry. Termasuklah Lingga, Patani dan Kedah. Dia ada bagi gambar ilustrasi raja yang bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka, merafak sembah kepada Sultan Melaka. Ini dekat muka surat, kalau tak cited, muka surat 80 untuk braille, untuk tak nampak lah, muka surat 59. Next, kepentingan pembentukan empire. Yang pertama, politik. Meluaskan wilayah dan jajahan takluk, mengukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk, menyekat pengaruh kuasa serantau seperti Siam, Majapahit dan Pasai. Kedua, ekonomi. Menerima hadiah dalam bentuk wang, timah dan bantuan ketenteraan. Mendapat bekalan seperti hasil pertanian, rempah ratus dan biji timah untuk diperdagangkan di pelabuhan Melaka. Menguasai perdagangan di Selat Melaka. Ketiga, sosial. Berlaku asimilasi budaya tempatan dengan budaya dari Arab, India, Cina dan alam Melayu. Wujud masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai suku dan bangsa. Keempat, agama. Mendorong usaha penyebaran agama Islam. Islam telah berkembang luas ke Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan Patani. Pentadbiran empire. Yang pertama, pentadbiran pusat. Pusat pemerintahan dan pentadbiran di Melaka yang terletaknya tempat raja bersemayam.
raja dibantu oleh pembesar pusat. Kedua, pentadbiran kawasan naungan. Kawasan naungan ialah kawasan yang mengakui ketuanan Melaka dan menghantar ufti. Pemerintahan diketuai oleh pemerintah negeri berkenaan dan dibantu oleh pembesar tempatan. Ketiga, pentadbiran kawasan jajahan. Pemerintahan diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Okay, dia ada bagi gambar peta Empire Kesultanan Melayu Melaka. Okey, seterusnya perluasan empire membolehkan Kesultanan Melayu Melaka menguasai politik dan ekonomi wilayahnya serta menyebarkan agama Islam. Hal ini telah mendorong Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan gemilang di alam Melayu. Kita patut berbangga dengan kejayaan dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, pusat penyebaran agama Islam. Sebelum kemunculan Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan awal yang menerima pengaruh Islam di alam Melayu ialah Samudera, Pasai dan Perak. Pengislaman pemerintah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang unggul di alam Melayu pada abad ke-15. Okey, seterusnya cara penyebaran agama Islam. Yang pertama, pengislaman pemerintah. Okey. Pengislaman Sultan Iskandar Shah pada tahun 1414 diikuti oleh para pembesar dan rakyat. Sultan Muzaffar Shah telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Kedua, perkahwinan. Perkahwinan puteri Sultan Mansur Shah dengan putera Raja Siam. Ketiga, peranan ulama dan mubalik. Pemerintah Melaka menghantar ulama dan mubalik ke seluruh kawasan pengaruhnya. Ajaran tasawuf dan sufi dikembangkan melalui ulama dari Timur Tengah dan India. Antaranya termasuklah Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf. Sultan Alauddin Riayat Shah menghantar ulama untuk mengajar Raja Pahang, Kampar dan Inderagiri tentang hal ehwal agama. Okey, seterusnya yang keempat iaitu perdagangan. Islam tersebar melalui pedagang Arab. Okay. India dan China yang datang ke Melaka. Selain berjual beli, mereka juga mempunyai sifat mubalik yang mendorong penyebaran Islam. Dari Melaka, mereka juga menyebarkan Islam ke kawasan lain yang disinggahi seperti Brunei, Filipina dan Kepulauan Indonesia. Kelima, perluasan kuasa. Kesultanan Melayu Melaka menyebarkan agama Islam melalui proses perluasan kuasa. Negeri naungan dan jajahan memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Seterusnya, kesan penyebaran. Yang pertama, tumpuan ulama.
Melaka menjadi tumpuan ulama dan pendakwah. Sultan Melaka menjadi penaung kepada aktiviti dakwah dan perbincangan kitab agama seperti Darul Manzum. Dia ada bagi gambar aktiviti dakwah. Seterusnya, kedua, tempat pembelajaran. Semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, madrasah, masjid dan surau menjadi tempat mempelajari Al-Quran dan ilmu tasawuf. Ketiga, persuratan. Pengaruh Islam terdapat dalam saduran karya sastra dari Arab dan Parsi seperti Hikayat Muhammad Ali Hanafiyah dan Hikayat Amir Hamzah. Seiring dengan hal ini berlaku perkembangan tulisan Jawi dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi bahasa persuratan dan bahasa penulisan. Keempat, pemerintahan dan pentadbiran. Undang-undang Islam terkandung dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Manakala ulama memainkan peranan penting dalam hal pentadbiran. Jawatan mufti dan kadi diwujudkan untuk kelicinan pengurusan agama Islam. Kesultanan Melayu Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang unggul di alam Melayu. Agama Islam telah berkembang dan menjadi budaya hidup masyarakat alam Melayu. Kita wajar mengamalkan sikap toleransi dan menghormati agama serta kepercayaan orang lain. Next. Pusat perdagangan. Pelabuhan Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting dalam mengendalikan perdagangan antarabangsa. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan intraport yang mengumpul barangan dari alam Melayu. Pelabuhan Melaka juga menjadi pusat pengedaran barangan dari timur dan barat ke alam Melayu. Perkembangan kegiatan perdagangan ini telah menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, kedudukan strategik. Melaka terletak di laluan perdagangan antara India dengan China. Kedudukan strategik di Selat Melaka menyebabkan Melaka dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Kesannya, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang maju. Kedua, pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan. Barang yang dikumpul dan diedarkan kepada pedagang luar ialah timah, emas, kapur barus, hasil hutan dan rempah ratus. Barangan ini diperoleh daripada negeri naungan dan jajahan serta kawasan sekitar alam Melayu. Barangan luar yang dibawa masuk ke Melaka ialah benang emas, kain pelekat. Kain pelekat ni guna masa ni lah, kalau orang solat. Masa solat dia kena pakai pelekat kan. Batu delima, tembikar, wangian dan bahan makanan.
Kepelbagaian barang dagangan ini membuktikan Pelabuhan Melaka sebagai emporium yang maju. Yang ketiga, dikunjungi pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Pedagang yang paling ramai mengunjungi Pelabuhan Melaka ialah pedagang Arab, Cina dan Guberat. Pedagang Pasai dan Jawa merupakan pedagang yang paling ramai dari alam Melayu. Pelabuhan Melaka juga dikunjungi oleh pedagang dari Brunei, Pegu, Parsi, Turki, Mesir, Luzon, Ceylon, Burma, Kemboja, Champa dan Annam. Okey. Seterusnya Allah. Okey, yang keempat, pusat perkapalan. Sekejap Bentar. Okey. Bentar, tak nampak muka saya. Sekejap. Okey. Okey, dah. Siap. Okey, seterusnya yang keempat adalah pusat perkapalan. Pelabuhan Melaka dikunjungi oleh pelbagai jenis kapal besar dan kecil. Kapal kecil terdiri daripada perahu, sampan, gurap, penjajap, sagur, payar, baluk, lancang, kakap, balang dan kelulu. Banyak kan? Okey. Soalnya kapal besar pula seperti Jong dan Bahtera. Okey, dia ada bagi gambar replika Jong dan baluk. Okey. Seterusnya sebentar ya. Okey. Kita next kan. Seterusnya seterusnya pengurusan. Seterusnya adalah pengurusan perdagangan pula. Kesultanan Melayu Melaka mencapai kegemilangan disebabkan oleh peranannya sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan entrepot yang unggul di alam Melayu. Di alam Melayu ke alam Sasul. Kegiatan perdagangan dapat dijalankan dengan lancar dan teratur. Hasil daripada pengurusan perdagangan yang cekap oleh Syah Bandar, cukai perdagangan yang rendah, penggunaan sistem tukar barang dan mata wang, peranan orang laut serta kemudahan yang terdapat di Pelabuhan Melaka. Nampak sikit lah. Pertama, Syah Bandar. Pelabuhan diuruskan dengan teratur dan cekap oleh pegawai yang mahir dan berpengalaman. Urusan perdagangan dikendalikan oleh Syah Bandar yang memainkan peranan penting dalam menjadikan Melaka sebagai pelabuhan entrepot. Tugas Syah Bandar ialah mengurus pasar dan gudang, menjaga kebajikan serta keselamatan pedagang. Syah Bandar juga bertanggungjawab
memeriksa alat timbang, sukat dan mata wang, menjadi hakim di pelabuhan, mengurus cukai dan menguasai menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal. Kes kedua adalah cukai perdagangan. Para pedagang tertarik dengan pengurusan cukai barangan yang cekap dan sistematik. Pengurusan cukai pelabuhan yang rendah menarik minat pedagang ke Melaka. Cukai dan bayaran surat kebenaran berniaga di pelabuhan menjadi sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat dua jenis cukai yang dikenakan. Pertama ialah cukai rasmi, iaitu cukai import yang dikenali sebagai panduan. Kadarnya berbeza-beza mengikut tempat asal pedagang. Kedua, cukai tidak rasmi, iaitu dalam bentuk hadiah. Pedagang dari China dan Jepun hanya dikehendaki memberikan hadiah yang nilainya sama dengan cukai 5%. Okey, dia ada bagi jadual di muka surat 86 yang nampak, dan yang menggunakan braille seperti saya muka surat 76. Okey, dia bagi cukai rasmi di pelabuhan Melaka. Okey, Arab, India, Ceylon, Siam, Pegu 6%, Alam Melayu 3%. Bahan makanan seperti beras tidak dikenakan cukai. Allahu Akbar. Dan kat rumah orang tidur lagi. Okey. Seterusnya, cukai tidak rasmi pula. Cukai tidak rasmi Pelabuhan Melaka. Okey, China dan Jepun 5% dalam bentuk hadiah. Seterusnya, yang ketiga, mata wang. Urusan berjual beli dijalankan dalam dua bentuk, iaitu pertukaran barangan dan menggunakan mata wang. Perdagangan tukar barang berlaku antara barangan dari China dan Alam Melayu dengan barangan dari Barat dan India. Penggunaan mata wang telah melancarkan lagi urusan jual beli. Pada peringkat awal, digunakan tukaran nilaian seperti jongkong, timah, serbuk emas dan kulit siput, iaitu kauri. Mata wang timah yang digunakan dikenali sebagai columns. Pada kepingan timah ini terpahat nama Sultan Melaka yang memerintah. Terdapat juga mata wang emas dan perak. Mata wang dari Pasai, Hormuz dan Cambay juga digunakan. Dia ada bagi gambar mata wang timah zaman Sultan Muzaffar Shah. Seterusnya, yang keempat adalah orang laut. Orang laut memberikan taat setia kepada raja dan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kestabilan kerajaan. Khasnya dalam memastikan urusan perdagangan dapat dijalankan tanpa gangguan. Mereka merupakan pelayar dan petunjuk arah yang cekap kepada pedagang yang berdagang di Melaka. Orang laut juga bertanggungjawab sebagai tentera
untuk menjamin keselamatan pedagang di perairan Melaka. Okey, seterusnya yang kelima adalah kemudahan pelabuhan. Pelabuhan di Melaka dilengkapi dengan pelbagai kemudahan yang menarik minat pedagang. Antaranya termasuklah kemudahan yang berikut. Okey, iaitu yang pertama adalah gudang tempatan menyimpan barang. Seterusnya, kemudahan pengangkutan, kemudahan bekalan makanan dan minuman, khidmat membaiki kapal, tempat penginapan, syah bandar yang menjaga kebajikan pedagang dan kemudahan tempat beribadat. Okey, dia ada bagi gambar ilustrasi buruh mengangkut barangan ke gudang simpanan. Okey. Next, kejayaan Kesultanan Melayu Melaka menguasai perdagangan di Selat Melaka, membolehkan kesultanan ini Kesultanan ini muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul. Kesultanan Melayu Melaka juga berjaya meneruskan tradisi Kerajaan Alam Melayu sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti bekerjasama untuk mengembalikan peranan negara kita sebagai sebuah kuasa perdagangan yang gemilang pada masa ini. Okey. Seterusnya hubungan luar. Kesultanan Melayu Melaka menjalinkan hubungan luar dalam bentuk hubungan diplomatik dan perdagangan. Hubungan berlaku dengan kerajaan alam Melayu seperti Kerajaan Pasai, Demak, Majapahit dan Makassar. Selain itu, hubungan luar berlaku dengan kerajaan luar alam Melayu seperti China, Rukyu, Syam, Mesir, Parsi, Turki dan Pegu. Hubungan ini menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka dapat menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan serta dapat mengekalkan penguasaannya terhadap perdagangan di Selat Melaka. Seterusnya, hukum Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu. Yang pertama, Pasai. Hubungan berlaku atas dasar sama taraf. Hubungan diplomatik terjalin melalui perkahwinan Sultan Melaka dengan puteri Kerajaan Pasai iaitu Puteri Ratna Kaumala. Hubungan juga berlaku atas dasar berkongsi pendapat dan perbincangan berkaitan hal agama Islam. Hubungan ini membantu kemunculan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. Seterusnya, Demak. Hubungan berlaku atas dasar kepentingan bersama dalam perdagangan dan penyebaran Islam. Kerajaan Demak membekalkan beras, bahan makanan, rempah ratus dan tentera kepada Melaka. Hubungan ini penting bagi menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka. Yang gambar ni anda boleh lihat, yang tak nampak boleh baca. Dibagi tu. Sebenarnya Majapahit. Hubungan terjalin disebabkan oleh perkahwinan pemerintah Melaka dengan puteri Majapahit. Hubungan ini dapat mengukuhkan lagi persahabatan dengan Majapahit. Hasil hubungan ini
wilayah Melaka menjadi semakin luas dan tamatnya ancaman daripada Majapahit. Makassar. Melaka telah menghantar utusan persahabatan ke Makassar. Hubungan ini berlaku dalam aspek perdagangan, perkapalan, Islam, kebudayaan dan kesenian. Hubungan ini semakin rapat dengan kerajaan Makassar. Makassar menghadiahi budak raja kepada Sultan Melaka. Okey. Next, hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan luar alam Melayu. China, hubungan diplomatik, persahabatan dan perdagangan terjalin dengan kunjungan utusan diketuai oleh Yin Qing pada tahun 1403 dan Laksamana Zhenghe pada tahun 1405. Pengurniaan payung kuning, cap mohor dan sepersalinan pakaian sebagai tanda pengiktirafan kepada Sultan Melaka. Melaka mendapat naungan dan perlindungan daripada China. Pengiktirafan dan perlindungan daripada China dapat mengelakkan ancaman Siam. Siam mahu situasi menang-menang dengan Siam untuk mengekalkan kedaulatannya. Okey, seterusnya Ryukyu. Kerajaan Ryukyu, Jepun. Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan Ryukyu. Sultan Mansur Shah berutus surat dengan kerajaan Ryukyu berkaitan tingkah laku pedagangnya yang melanggar undang-undang di Melaka. Hubungan ini membantu meningkatkan lagi perdagangan di Melaka. Seterusnya Siam. Melaka pernah diancam oleh Siam semasa pemerintahan para Miswara dan Sultan Muzaffar Shah. Melaka menjalinkan hubungan dengan Siam atas dasar diplomatik dan perdagangan. Melaka telah menghantar utusan ke Siam yang diketuai oleh Tun Telanai dan Menteri Jana Putra. Melalui hubungan ini, Melaka memperoleh bekalan kayu jati, beras dan bahan makanan daripada Siam serta dapat menjamin keselamatannya. Seterusnya kerajaan lain. Hubungan berbentuk perdagangan pula dilakukan dengan Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel dan Bengal. Melaka juga menjalinkan hubungan dengan Mesir, Parsi, Turki dan Arab. Kesannya Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan dan pusat pentadbiran Islam yang ulung di alam Melayu. So sekian saja daripada saya untuk video pada kali ini. Jika gambar tak jelas ataupun ada benda-benda yang tidak sebetul, saya minta maaf. Sampai sini saja video kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.